Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada hari ini, hari yang ketiga dalam minggu ini untuk kita renungan saudara bangkit SCSC. Dan saya akan menyampaikan renungan untuk khotbah di atas gunung Yesus Kristus, khasnya dalam Matius bab 5 ayat ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara-saudari, sejak saya kahwin, saya memang ada satu kesedaran hendak belajar lemah lembut. Saya amat sentiasa berasa isteri saya adalah seorang yang lebih lemah lembut kalau dibandingkan dengan saya. Apabila saya membuat gembara dalam pelbagai gereja, beberapa gereja, saya mendapati bahawa banyak jemaat suka mendekati isteri saya, Lo Iching, ataupun Casey Lo Iching. Dia sangat lemah lembut. Dia memang banyak orang suka dia. Tapi untuk saya pun belajar lemah lembut. Bagaimana lemah lembut. Lemah lembut apa maksudnya? Mungkin ada pelbagai tafsiran. Tetapi biarlah kita dengan karunia Tuhan, melalui firman Tuhan, kita belajar lemah lembut dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Itu memang luar biasalah apa yang Yesus Kristus kata, betul. Kalau dalam dunia ini, semua orang kata, kamu mesti menunjukkan kekuatan kamu, bukan lemah lembut kamu. Tetapi dalam firman tidak sama. Dia kata apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Kalau kamu ada perdamaian, ada mau banyak orang boleh terima kamu, kamu mestilah lemah lembut. Betul? Dalam satu jenis binatang yang dipanggil anak. Saya pernah jumpa anak dalam pelbagai tempat. Kebelakang ini khasnya tahun lepas. Apabila saya pergi melawati satu jemaat di mana keluarga itu dia ada
menjaga anak, menternak anak, menjaga anak, anak dia ada beberapa ekor, anak dia sangat suka anak, dan dia jaga. Anak dia memang dirasai lemah lembut, tetapi jikalaulah dia gigit orang, itu memang tidak lemah lembut lah. Saudara-saudari, kita diberitahu oleh Yesus Kristus. Apa? Dia memberitahu kita akan apa yang paling penting. Dia memberitahu akan jemaat tentang apa yang dia ingin orang apabila kita diterima dalam kerajaan Yesus Kristus. Apabila kita kata khotbah di atas gunung, dia adalah satu gandungan, yaitu tentang perlembagaan kerajaan Tuhan Allah. Kita tahu perlembagaan adalah udang-udang yang paling tinggi, the highest law in the land. Tetapi dalam kerajaan Tuhan Allah, apa yang paling penting kita lihat adalah untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang yang lain. Dan juga khotbah di atas gunung itu boleh selali dengan pengajaran di Gunung Sinai. Saudara-saudari, kita kenal sekali Ten Commandments. Kita tahu itu 10 hukum. Saudara-saudari, tetapi dalam gunung, khotbah di atas gunung, Yesus itu mentafsir dari segi Yesus. Saudara-saudari, dalam hari yang pertama, kita merenung sama berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka yang amat memerlukan Allah. Apabila kita tahu diri sendiri ada kelemahan. Sejak kita mendengar Injil, kita tahu, kita ada dosa, hanya melalui Yesus kita baru boleh diselamatkan. Kita menghadapi kecabaran yang besar, kesusahan yang besar, kita runtuh, kita doa. Dan kita mendapati Tuhan memerintah jiwa kita satu demi satu. Walaupun masalah tidak semesti diselesaikan, tetapi hati kita tenang, jiwa kita ada amanan daripada Tuhan. Saudara-saudari, selepas itu kita menjahilkan satu perasaan yang sedih hati. Mengapa? Sebab kita ada satu emosi. Kita tahu kelemahan diri, sudah banyak dosa sudah. Maka kita akan datang kepada Tuhan. Akui dosa kita, akui kelemahan diri, dan kita akan serahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Kita akan memperolehi gembira yang jiwa yang tidak boleh dilampas oleh dunia. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus bukan saja kita ada keyakinan diri, tapi yang paling penting adalah keyakinan Tuhan. Bukan self-confidence, but God confidence. Saudara-saudari, kita lihat dalam contoh, Daud itu sangat-sangat baik sebab dia mentunjukkan diri, sedar diri punya dosa. Ditunjuk ajar, diberi nasihat, dan tidak marah. Tetapi dia mengakui kesilapan diri sendiri. Saudara-saudari, dan pada hari ini berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Siapa lemah lembut? Mungkin kamu kata kanak-kanak yang paling lemah lembut di dalam jiwa yang saya nampak. Apabila kita kata lemah lembut kerana mereka akan memiliki bumi. Seperti dalam lasyona yang biasa, dalam pemikiran yang biasa. Apabila seorang yang sangat garang, tidak maulah kita cakap dengan dia. Tidak banyak kawan dia. Tidak ada banyak tempat yang dia boleh pergi. Betul? Sebab pergi sana ada orang yang marahi dia. Sebab dia sangat garang. Kalau ada orang yang lemah lembut, cakap pun lembut, bahasa pun lembut, pun pandai cakap, pun pandai berhubung dengan orang. Memang orang sedemikian akan diterima oleh lebih banyak orang. Apabila kita bermusuhan dengan ahli keluarga, mungkin bila dia kita tidak boleh. Tetapi kita berbaik lemah lembut kepada semua orang. Wah, kita lihat semua orang kita ada kawan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita lihat lemah lembut mewarisi. Kita lihat bumi, kita ada tempat yang kita boleh pergi. Maka kita perlu mentukar kalau kita garang. Kita perlu tukar kehidupan kita. Saudara-saudari, ada kala mungkin pasangan kita sangat marahi satu sama lain. Tapi kita perlulah belajar lemah lembut. Kalau tidak, kita tidak dapat pergi tempat yang banyak. Betul? Kalau di rumah, kalau pergi sana jumpa isteri, jumpa sana jumpa suami, kamu tidak dapat cakap. Macam tidak ada tempat pergi. Tetapi apabila kamu rela untuk lemah lembut, Tuhan akan berkati hubungan kamu. Tuhan akan berkati pasangan ini menjadi mereka kedua yang begitu berdamai dan mempunyai banyak tempat yang mereka boleh menikmati. Marilah kita datang kepada Tuhan berdoa.
Tuhan Bapa di surga, saya mau serahkan diri sendiri dan semua yang mendengar dan menonton saluran bangkit ACAC pada pagi. Oh Tuhan, bukan dengan daya diri, bukan dengan daya kebolehan diri, tetapi dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Oh Tuhan, kita berdoa supaya bolehlah Tuhan pimpinlah kita. Supaya kita boleh memahami firman-Mu. Mengapalah kita perlu menunjukkan lemah lembut. Mengapalah kita perlu mempunyai satu perangai yang lembut. Bukan satu perangai yang garang, yang kuat. Terhadap kesusahan. Terhadap kesemua cabaran. Ampunlah dosa kita dalam pelbagai hal yang kita hadapi. Banyak kadang-kadang kita bukan dengan daya Tuhan, tetapi dengan daya diri sendiri yang tidak berrohani, yang tidak berpihak kepada Tuhan. Oh Tuhan, kita minta supaya Tuhan boleh maafkan kita. Melalui firman-Mu, jiwa kita ditaubatkan, diberkati. Oh Tuhan, kita terima kasih atas darah Yesus Kristus yang telah dikorbankan demi dosa kita. Kita puji Tuhan, kita syukur Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, amalah perlu kita menjadi seorang yang bukan tunjuk kebijaksanaan diri sendiri. Orang yang berjaya bukanlah orang yang bijak di hadapan Tuhan. Tetapi dia kuat dan tetapi dia kecil hadapan Tuhan. Dan dalam firman Tuhan, dia kata kita memperolehi daya bukan dengan cara diri sendiri, tetapi dengan cara Tuhan. Kita masih ingat apabila Yesus Kristus dia ditangkap dalam taman. Murid dia memotong telinga askar. Tetapi Yesus Kristus kata kepada mereka apa? Kalau kamu menggunakan pisau, kamu akan mati di atas pisau, di bawah pisau. Saudara-saudari, ada kala apabila kita menghadapi cabaran, kita tidak lagi lemah lembut. Kita hendak menunjukkan kekuatan diri. Kita hendak menunjukkan kebolehan diri sendiri. Kita menggunakan daya duniawi. Tetapi kita lupalah berdoa. Lupalah menunggu. Lupalah menggunakan kekuatan daripada Tuhan, yaitu berdoa. Yaitu kita senyapkan diri. Kita jangan cakap lagi. Kita doa kepada Tuhan dan tunggu akan bimbingan Tuhan. Memang kita memerlukan satu perbuatan sedemikian. Sebab Yesus Kristus sudah beritahu dalam bahaya, dalam kesusahan, Yesus Kristus hadapi. Murid-murid hendak menjaga guru dia. Tetapi mereka guna dengan daya diri sendiri. Daya yang kuat, daya yang garang, daya yang dengan menggunakan pisau. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia memberi abaran yang ketara. Orang yang menggunakan pisau akan mati di bawah pisau. Saudara-saudara, apa maksudnya? Maksud itu sangat ketat. Yaitu janganlah kita menggunakan kekuatan duniawi. Pisau itu menunjukkan duniawi punya barang. Yaitu menggunakan daya diri sendiri. Tetapi Tuhan itu Tuhan adalah Tuhan untuk jiwa kita. Tuhan adalah Tuhan yang mencipta alam semesta dan juga mentadbir alam semesta. Melindungi alam semesta. Biarlah kita serah diri kepada Tuhan. Saya tahu ini memang satu ajaran, satu pendekatan yang amat sukar untuk manusia di dunia ini. Tetapi marilah kita belajar dari mulai hari ini. Kita balik kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut sebab mereka akan memiliki bumi. Mereka akan berasa bahagia apabila kita tidak menggunakan daya diri. Daya duniawi, kita akan bahagia. Hati kita akan begitu gembira. Dan gembira itu adalah selama-lamanya, adalah gembira yang abadi. Saudara-saudari, ada kala walaupun kita menunjukkan kekuatan, tetapi mungkin kemarahan ditunjukkan. Ketidaksukaan bukan saja pihak diri, tetapi pihak sebelah. Saudara, apabila kita ingin berundur kepada Tuhan, biar Tuhan menjadi Tuhan kepada kita. Jadi marilah janganlah kita marah. Janganlah kita bercakap sesuatu yang tidak seronok. Biarlah kita mengira kesemua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Biarlah Tuhan bantulah kita. Bukan kita gunakan
apa yang kita anggap sangat pandai. Jadi apabila kita lihat versi yang berlainan, lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati maksudnya dia menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi bukan yang dijanjikan oleh kawan yang kamu ada. Saudara-saudari, banyak orang akan membelahi apa yang dia pernah cakap. Orang mungkin sengaja atau tidak sengaja. Tak apa. Yang penting kita tangkap dengan kuatnya janji Tuhan. Tuhan walaupun tidak pernah menjanji kita ada kehidupan yang lancar, tetapi Tuhan sudah janji akan bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar daripada Tuhan. Marilah kita belajar daripada firman Tuhan, lemah lembut di hadapan Tuhan. Akuilah kelemahan, akuilah kesilapan, akuilah ketidakbolehan, tetapi kita tahu Tuhan, apa yang Tuhan janji, dia akan buat. Saudara-saudari, kita lihat diri sendiri apabila membuat sedemikian. Mungkin orang kata, oh ini sangat negatif. Oh, kamu lemah lembut memang sangat negatif. Macam tidak ada kuasa punya ini. Bukan. Kita pilihan bukan negatif, tetapi positif. Mengapa? Kita bukan untuk tunjuk kedayaan diri sendiri dengan daya duniawi, dengan kekuatan untuk menunjukkan apakah latar belakang pendidikan kita, latar belakang pengalaman kita, untuk menunjukkan apa-apa yang kita boleh, kita handai. Bukan. Kita hendak menunjukkan kebolehan Tuhan. Mungkin pada ketika masa itu, kamu mungkin dilihat sebagai orang yang kalah. Orang yang begitu lemah, yang tidak berguna. Tidak apa. Asalkan kamu sudah dengan sedaya upaya memuaskan, menjayakan kerja kamu. Walaupun dinampak oleh orang lain, kamu tidak begitu kuat. Tetapi kamu undur diri kepada Tuhan. Buat sedaya yang boleh. Buat seboleh yang boleh. Tetapi bukanlah dengan kekuatan. Bukan dengan pisau. Bukan dengan strategi yang kotor. Itu Tuhan tidak suka. Saudara-saudari, biarlah kita datang kepada Tuhan. Biarlah sama-sama kita belajar lemah lembut dari segi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, orang dahulu anggap orang lemah lembut itu adalah orang yang lemah, luaran. Tahu kalau kita akan orang-orang lemah lembut itu seperti kanak-lah, seperti wanita. Tetapi kalau wanita yang takut akan Allah, dia menunjukkan lemah lembut yang takut Allah. Dia tidak akan gaduh dengan kamu. Dia akan berdoa. Sebab menjadi seorang yang wanita yang kudus dan berdoa, dia tunggu Tuhan kerja. Dia buat apa yang dia perlu buat. Kalau wanita di dalam tempat kerja, di dalam tempat rumah, di tempat rumah ibadat, gereja, mungkin dia tunjuk kelemahan diri sendiri. Apa maksud? Dia tidak berlembut dengan kamu. Tetapi Tuhan akan menjadi Tuhan dia. Saudara-saudari, kanak-kanak, dia memang lemah lembut. Dia memang lemah, dia kanak. Dia tidak boleh lembut dengan kamu. Tetapi biarlah kanak-kanak datang kepada Yesus. Sebab Yesus kata di dalam kerajaan Tuhan, kesemuanya mesti murni hatinya, mesti rendah hatinya, mesti setia hatinya seperti seorang kanak-kanak. Saudara-saudari, marilah kita belajar daripada ajaran Kristus Yesus dalam jiwa kamu, dalam pelayanan kamu. Mungkin kamu hadapi kesusahan. Mungkin kamu tidak, kamu cadang, kamu tidak diterima oleh pimpinan ataupun ahli jawatan kuasa. Tahu apa? Kita berdoa. Bukan saya punya pandangan diterima, saya dipandang tinggi. Bukan saya punya nasihat diterima, saya ada menilai, ada berharga. Tak apa. Apa yang saya perlu cakap, saya cakap demi Tuhan. Apa yang saya perlu buat, saya cakap dan saya buat demi Tuhan. Orang suka, orang tidak suka, menjadi rujukan. Pun penting rujukan, tetapi dia tidak menjadi satu muktamad punya keputusan. Bila kita datang kepada Tuhan, okay? Mungkin di antaranya ada kesilapan, ada kelemahan, ketidakcukupan. Kita belajar. Tetapi yang lebih penting adalah hati yang tenang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita hanya hendak memfokuskan diri sendiri, kejayaan, bukan kita mencapai sesuatu yang dianggap berjaya. Kita ada banyak wang, wah yang orang berjaya sudah. Kita ada tempat, kita berjaya sudah. Tapi untuk orang Kristian yang berjaya, ada kita lemah lembut di hadapan kehendak dan perintah Tuhan.
Kita taat setia kepada Tuhan. Itulah lemah lembut di mana yang Tuhan inginkan. Saudara-saudari kita di banyak-banyak membeli sentuhan dan garakan oleh Yesus Kristus. Dia kata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasan dan belajarlah padaku kerana aku lemah lembut dan rendah hati di jiwamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab ku yang kupasan itu enak dan beban ku pun ringan. Kita memang tidak boleh faham bagaimana Tuhan Yesus Kristus dia punya beban adalah ringan. Dia punya pasan adalah enak. Memang kita tidak boleh memahami sebab kita lihat bagaimana Yesus kerja kuat apabila dia masih dalam dunia ini. Dia punya kesusahan banyak. Banyak orang tidak suka dia. Dia punya hati memang psikologi pun suka. Tapi dia boleh tenang. Dia berasa apa yang dia beban itu adalah tidak begitu berat. Dia pasan enak. Saya rasa mengapa? Ada satu secret. Ada satu-satunya secret. Apa maksud secret? Ada satu-satunya jawaban. Yaitu hatinya fokus kepada Tuhan Bapa Allah. Apa yang saya ingin ialah kehendak Tuhan Bapa Allah. Apa yang saya fokus adalah kehendak Tuhan. Apabila kita sangat-sangat setia kepada Tuhan, kita jujur kepada Tuhan, tiada niat yang lain, hanya Tuhan. Apabila sedemikian, jiwa kita menjadi lemah lembut, itu menjadi mungkin. Kalau tidak, hati kita tidak tenang. Kita nak merembus ini, melembu itu, bercakap itu. Biarlah kita belajar hari ini dari hari ini. Beban kita ringan. Apa yang pasan itu enak. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus menjadi contoh kepada kita. Mari kita belajar daripada Kristus Yesus. Dan kita akan lemah lembut. Apa orang cakap apa kita tidak akan marah. Sebab kita lemah lembut, kita tahu. Belajar daripada Kristus. Dia marah, apa maksud dia marah? Mungkin memang kita salah, kita akui, kita dapat. Mengapa mereka marah tidak rasional? Tak apa, kita dengar saja. Kita memahami dia punya perasaan. Saudara-saudara, apabila kita ada hubungan dengan Kristus, Kristus akan kasih kita. Begitu bahagialah. Orang yang lemah lembut sebab hati dia tidak beban. Jiwa dia tidak sukar. Bukan kata dia tidak ada hadapi masalah yang cabar, susah, kesusahan. Ada, tetapi hati dia tenang. Dia sangat tidak senang susah hati sebab hati dia sudah ditenangi oleh Yesus Kristus. Begitu indah sekali. Seorang yang lemah lembut. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat Musa, pemimpin Yahudi yang dianggap sebagai pemimpin yang terbesar, yang terhandai, yang paling jasa, yang dianggapkan dalam buku kitab bilangan. Dia ada seorang yang lemah lembut lebih daripada orang di muka bumi. Kita pernah lihat dia marah. Kita benar lihat dia tidak mengikut perintah Tuhan. Itu memang ada. Tetapi sebagai satu keseluruhannya, Musa dianggap sebagai orang yang lemah lembut. Maksudnya dia seorang yang taat kepada perintah Allah. Maksudnya di dalam 40 tahun dia mempimpin begitu 2 juta orang yang bawa keluar daripada Egypt untuk pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun dia diri sendiri tidak masuk, tetapi dia sudah ada di sepadan tanah Kanan. Dia di bukit atas, lihat tempat yang telah dijanji oleh Tuhan. Saudara-saudari, walaupun kita tidak sempurna, tetapi dengan karunia, dengan berkat Tuhan, kita akan memperolehi satu teladan yang amat perlu ditanam dalam jiwa kita, yaitu belajar daripada Kristus Yesus. Lemah lembut. Bahagialah orang yang lemah lembut. Sebab mereka akan memperolehi bumi. Mereka akan mempunyai banyak tempat. Saudara-saudari, bumi itu juga merujuk kepada tanah yang telah janji.
Orang yang rendah hati mewarisi negeri ini dan menikmati kemakmuran yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat dalam dunia ini kita memang ada banyak cabaran, tetapi biarlah kita menjadi seorang yang kita sendiri akan fokus diri kepada Tuhan. Buru yang terkurai tak dipadakannya. Dia akan jadikan ginda sungguh lebih berharga. Sumber yang terapudha tak akan dipadan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Jadi saudara-saudari, walaupun kita lemah, kita lembut, tetapi tidak akan kita patah. Sebab Yesus Kristus amat mengasihi. Saudara-saudari, untuk mereka yang sangat suka, mereka sangat lembut, biarlah kita kasihi mereka. Sebab Tuhan juga mengasihi mereka. Dan dia juga mengasihi kita apabila kita lemah lembut. Saudara-saudari, mereka yang lemah lembut, mereka rendah hati akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Adakah kamu sentiasa tidak menikmati janji Tuhan? Sebab kita tidak lemah lembut. Kita tidak berserah diri kepada Tuhan, tetapi dengan diri sendiri, lembut dengan cara duniawi. Malah kita tahu Pak, dan sama-sama dengan karunia dan berkat Tuhan, kita menanam terandan yang lemah lembut. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat Yesus Kristus adalah seorang yang paling lemah lembut. Apabila dia bersedia untuk berkorban untuk dunia, Rajamu yaitu Yesus Kristus sedang datang kepada kamu. Dia rendah hati menunggang seekor kedai. Itu menunjukkan satu raja orang Yahudi, orang Israel sebelum dia menjadi raja untuk menunggang kuda, dia akan menunggang seekor kedai. Menunjukkan keamanan yang diingini oleh raja itu. Menunjukkan lemah lembut yang akan ditunjukkan oleh pemimpin yang baru itu. Biarlah Yesus Kristus menjadi pemimpin, menjadi tuan dalam jiwa kita, penuh dengan lemah lembut. Janganlah kita kuat diri dengan cara dunia, tetapi kita kuat diri dengan meruduk dan berdoa, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun dahulu kala saya, kamu berembuk demi diri, tetapi pada hari ini, mulai dari hari ini, kita dengan berkat Tuhan, dengan karunia Tuhan, bukan lagi cara diri, tetapi cara Yesus Kristus, di mana kita akan lemah lembut mendengar taat kepada firman Tuhan. Janganlah cepat marah. Janganlah cepat menggunakan cara diri untuk menebus, tetapi cepat-cepat kita doa. Cepat-cepat kita serah diri kepada Tuhan. Biar Tuhan mentenangkan hati kita. Beban kita akan ringan. Apa yang kita pasang itu memang enak. Semoga Tuhan memberkati kesemua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kita berdoa untuk semua yang sertai saluran renungan saluran bangkit SCAC. Jiwa kita diberkati. Menjadi seorang yang tidak lagi lembut demi diri dan dengan cara duniawi. Tetapi biarlah kita memperoleh hidayah dengan menuntut di hadapan Tuhan. Berdoa dan membaca firman-Mu. Mengikut pimpinan Tuhan. Oh, ampunlah dosa kita di masa yang dahulu kala. Sentiasalah kita melembut demi kebaikan diri. Tetapi hari ini, mulai dari saat ini, Tuhan, kita ingin menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan dengan cara sendiri untuk mencapai apa kebaikan, tetapi dengan karunia dan daya Tuhan. Kita lemah lembut, mendengar, mentunggu firman, dan juga suara, dan juga panggilan, dan juga persertaan Tuhan. Puji Tuhan, syukur Tuhan, sebab Tuhan sudah memberkati kita. Dan sentiasa membantu kita merenung akan firman Tuhan dalam jiwa kita. Dalam sepanjang hari dan sepanjang jiwa. Dengan nama Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Sekianlah renungan saluran bangkit SCAC pada hari ini. Akhirlah saatnya. Dan semoga kita jumpa lagi pada hari esok. Semoga Tuhan memberkati